Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang baru pertama kali join, boleh follow insyaAllah TikTok kami dan juga apa yang kita laksanakan dalam setiap sesi live. Okay, untuk makluman yang baru pertama kali join lah. Okay, untuk sesi live ini kita bersiaran langsung setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat insyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa halangan, Isnin hingga Jumaat, tuan-tuan dan puan boleh join lah setiap jam 9 pagi hingga 10 pagi. Kita akan membacakan satu muka surat. Biasanya satu muka surat, satu muka surat sahaja. Jadi macam semalam kita selesai 96. Jadi untuk hari ini kita teruskanlah lagi pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 97. Okay. Jadi apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan bincangkan dalam sesi live setiap pagi ni, yang pertama adalah ada 3 perkara lah. Yang pertama kita baca, tuan-tuan dan puan boleh sama-sama ikutlah bacaan, sama ada nak tengok pada skrin masing-masing ataupun nak buka mushaf untuk buat nota dan sebagainya. Kita baca dulu ayat, kemudian kita huraikan serba ringkas, serba sedikit berkaitan dengan hukum tajwid menggunakan formula yang kita sebut. Ni ada 1, 2, 3, 4 formula ni. Tuan-tuan dan puan perlu ingatlah formula ni, terutama sekali bagi mereka yang baru-baru belajar. Baru-baru belajar, masih lagi dalam fasa nak perbaiki tajwid, nak perbaiki cara baca dan sebagainya. Sebab apa? Dalam setiap dalam formula yang kita kongsikan ni terdapat beberapa hukum tajwid. Contohnya kalau tuan-tuan dan puan tengok pada formula yang nombor 1 tu, ada 5 hukum tajwid yang kita boleh maksudnya kita boleh sekalikan ataupun gabung dalam satu formula tersebut. Contohnya idgham ma'al-gunnah, idgham bila gunnah, idgham syafawi, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, semuanya terkandung dalam satu formula yang di atas tu. Begitu juga dengan formula yang kedua tu lah, ada beberapa hukum tajwid yang ada. Kalau macam sebelum ni, mungkin kita belajar tu banyak kan hukum tajwid, nama macam-macam, pelbagai dan sebagainya, mungkin pening. Jadi tuan-tuan dan puan boleh guna cara kaedah ni, untuk baca Al-Quran berdasarkan tanda yang telah ulama mudahkan kita lah sebenarnya untuk baca dengan tajwid yang betul. Jadi selepas kita hurai berkaitan tajwid, kita lihat seterusnya kepada maksud ayat ataupun makna ayat yang kita baca, supaya apa? Supaya lepas kita faham, barulah kita dapat amalkan. Bila kita amalkan, barulah Al-Quran itu menjadi petunjuk yang sebenarnya. Kalau kita sebelum ni hanya baca tanpa faham, macam mana Al-Quran boleh jadi petunjuk ataupun guideline, kan? Sama jugalah macam kita baca buku. Kalau kita baca buku tapi kita tidak faham apa yang dibaca ataupun apa yang dibincangkan dalam buku tersebut, macam mana kita nak amalkan dalam kehidupan kita? Macam tu, begitu jugalah dengan Al-Quran lebih-lebih lagi. Jadi disebabkan itu, kita ambil inisiatif untuk kita baca terjemahan, kita huraikan sedikit lah berkaitan ayat yang kita baca, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh ambil pengajaran dan juga kita amalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tanpa buang masa kita mulakan dulu. InsyaAllah hari ini muka surat 97. Boleh bersedia. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan lupa boleh bantu juga untuk share sesi live ni dalam grup WhatsApp family masing-masing ke sekurang-kurangnya kan. Tak silap saya dah cuti sekolah. Jadi boleh ajak family-family kita untuk sama-sama kita belajar baca-baca sama-sama, belajar tajwid dan juga kita faham apa yang kita baca untuk kita amalkan seisi keluarga insya-Allah. Jadi kita mulakan pada ayat yang pertama muka surat 97 ayat 114 dahulu kita baca, kemudian kita tengok kepada hukum tajwid yang ada. Untuk permulaan saya akan explain semula lah berkaitan dengan kita punya formula ni. Kemudian kita akan sebut sahaja formula 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Okay? Yang baru masuk dan sebagainya, nanti jangan risau. Kalau terlepas tu boleh tengok dekat YouTube. Kita ada buat recording. Boleh tengok baliklah dekat situ insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La khaira fi kathirin min نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita berhenti dulu pada waqaf ayat 114. Kita lihat kepada hukum tajwid yang ada. Okey, kalau kita lihat pada formula yang kita selalu kongsi tersebut, okey, kita akan nampaklah yang berkaitan dengan nun mati, nun kosong kan, ataupun mim yang ada tanda mati, apa lagi, tanwin yang selari, okey. Lagi mana lagi? Okey. Nun kosong. Okey, jadi saya nak terangkan dulu bagi yang baru pertama kali join, boleh screenshot dulu, okey, boleh screenshot dulu nota ni. Mungkin tak berapa cantik lah tuan-tuan dan puan-puan, boleh salin semula. Cuma yang penting screenshot, nanti saya akan buat penerangan. InsyaAllah saya akan buat video juga. Dalam proses sebenarnya untuk buat video, untuk kita buat video berkaitan dengan formula ni lah. Nanti apa-apa boleh rujuk pada video itu saja. Maksudnya penerangan berkaitan penggunaan template ataupun formula yang kita selalu guna ni lah setiap hari. Okay? Jadi untuk dalam sesi live kita akan bincangkan selalu berkaitan dengan formula yang kita guna ni. Okay? Untuk membantu sahabat-sahabat yang mungkin belum lancar baca ataupun masih keliru dekat mana yang boleh dengung, dekat mana yang tak boleh dengung kan, dekat mana yang perlu baca jelas, dekat mana yang tak perlu baca jelas, macam tu. Okey, jadi yang pertama, kalau tuan-tuan dan puan lihat dekat formula ni, ini satu ni maksudnya formula yang pertama lah. Okey, kalau ada tak faham nak ulang balik boleh bagi tahu je. Okey, yang pertama, formula pertama adalah sekiranya dalam ayat tuan-tuan dan puan, okey, baca tu, tak kisahlah mana-mana ayat dalam Al-Quran ada 30 juzuk ni kan, ada 30 juzuk, muka surat 600 ni lebih ni ada. Kat mana-mana tuan-tuan dan puan jumpa je nun yang kosong. Okey, sebab apa? Sebab nun mati ni ada dua jenis ataupun dua bentuk, iaitu nun kosong ataupun nun yang ada tanda mati. Jadi tuan-tuan dan puan kena kenal pasti yang pertama, nun itu kosong ataupun nun ada tanda mati macam ni. Okey, contoh nun kosong macam ni lah dalam ayat ni, min. Okey, ni nun yang kosong. Kalau nun mati, ni illa man ni ada tanda mati lah. Okey, itu sahaja perbezaannya, sangat mudah dan jelas lah untuk tuan-tuan dan puan faham. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan lihat nun kosong, okey, ataupun tuan-tuan dan puan lihat huruf, mana-mana huruf yang ada baris tanwin atas ataupun bawah yang tidak selari. Tanwin pun ada dua bentuk lah, yang selari macam bawah ni ataupun tidak selari. Yang selari ni maksudnya sama, atas bawah dia sama panjang dia, kedudukan dia sama. Kalau ini dia terlebih, hujung sini lebih sikit, hujung sana lebih sikit, itu tanwin. Kemudian tanwin baris depan, dia ada berbentuk 99, dia ada berbentuk 69. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, step yang pertama, jelas ataupun fahami dulu perbezaan antara tanda-tanda ini dengan tanda-tanda yang di bawah ni, tanda-tanda formula yang berada pada formula kedua ni. Okey, selepas tuan-tuan dan puan kenal pasti, maka lihat kalau di atas ni, kalau tuan-tuan dan puan menggunakan formula nombor 1, iaitu yang nun kosong, tanwin atas bawah tidak selari, tanwin depan 99,
Maka tuan-tuan dan puan pergi kepada step yang seterusnya, iaitu lihatlah huruf selepas tanda-tanda ini. Tengok huruf selepas tanda-tanda ini. Okey, kalau selepas tanda-tanda ini adalah huruf lam ataupun huruf ra. Okey, maka tuan-tuan dan puan tidak boleh dengung pada perkataan tersebut ataupun pada ayat tersebut. Okey, tetapi sekiranya selepas tanda-tanda yang tuan-tuan dan puan dah faham ni, hurufnya selain daripada lam ra, huruf nun, huruf waw, huruf ta contohnya. Okey, yang pentingnya selain daripada lam dan ra, maka tuan-tuan dan puan boleh baca dengan dengung. Tuan-tuan dan puan kena baca dengan dengung. Itu saja. Tuan-tuan dan puan kenal pasti dulu tanda, kemudian tengok huruf selepasnya. Jadi lepas tengok huruf selepasnya barulah boleh tahu dekat situ dengung ataupun tidak. Jadi kalau contoh dalam ayat ni, nun kan kosong. Selepasnya huruf nun juga, bermaksud dia boleh baca dengan dengung. Okey. Secara ringkas ataupun mudahnya untuk tuan-tuan dan puan faham, just guna formula ini sahaja. Cuma selalu saya ingatkan, kalau tuan-tuan dan puan dah mahir, dah tahu dekat sini kena dengung, dekat sana tak perlu dengung, okey, teruskan belajar, iaitu cara nak dengung tu bagaimana. Sebab kita ada dengung ikhfa, okey, dengung idgham. Kedua-dua kaedah itu berbeza. Cuma untuk peringkat permulaan ataupun di awal peringkat awal ni, tuan-tuan dan puan hanya tahulah dekat mana yang perlu dengung, dekat mana yang tak perlu dengung. Okey, itu pun dah mencukupi. Tapi kena teruskan belajar, insya-Allah. Yang boleh upgrade lah ilmu. Okey, itu untuk yang formula pertama. Okey, mim dekat sini ni kenapa pula ni mim? Kenapa ada mim dekat sini? Okey, mim ni bermaksud sama je bila tuan-tuan dan puan nampak mim kosong. Okey, sebab mim pun sama macam nun. Mim ada yang kosong, ada mim yang bertanda mati. Contoh dalam ayat ni najwahum. Okey, mim di sini ada tanda mati. Dia termasuk dalam formula yang kedua. Okey, kalau formula yang pertama mim kosong, jadi gunalah formula nombor 1. Cumanya ni tuan-tuan dan puan kena take note lah. Cumanya untuk mim, untuk huruf mim ni tidak perlu lihat huruf selepasnya. Saya ulang sekali lagi, kalau tuan-tuan dan puan jumpa mim kosong, tidak perlu lihat huruf selepasnya. Jumpa je mim kosong, terus shortcut, terus pergi kepada dengung. Maksudnya terus baca dengung. Bila yang kena tengok huruf selepasnya? Bila mana tuan-tuan dan puan jumpa tanda-tanda dalam kotak ni. Nun kosong, tanwin atas bawah tak selari, tanwin depan 99, barulah kena tengok huruf selepasnya. Tetapi kalau jumpa mim kosong, terus saja tuan-tuan dan puan baca dengung. Okey, jelas kalau jelas boleh komen juga dekat bawah. Okey, terutama sekali yang baru-baru join lah. Sebab sebenarnya kalau yang sebelum ni dah biasa join sesi live, okay, bermula daripada muka surat pertama lagi. Hari ni dah muka surat ke-97. Jadi dah boleh mahir lah insya-Allah kan. Bila kita sebut formula 1 dah tahu dah formula mana. Formula 2 dah tahu dah formula yang mana. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru tu boleh komen dekat bawah. Alhamdulillah jelas. Okey. Sebab senang saja formula ni, untuk formula ni pun saya fikir-fikir untuk memudahkan tuan-tuan dan puan. Cumanya ada serta-serta tempat tu mungkin formula ni tidak terpakai lah, tak boleh guna. Okay? Contohnya pada formula keempat ni. Tapi secara umumnya, secara majoritinya, okay, mengikut pengalaman ataupun pemerhatian saya, guna saja formula ni. Cuma kalau ada penambahbaikan, insya-Allah kita akan maklum lah dari semasa ke semasa. Okay, itu untuk formula yang pertama. Jelas. Okay, formula yang kedua. Jadi formula yang kedua, ini tanda-tanda dia. Okay, nun yang ada tanda mati, tanwin atas bawah selari, tanwin depan 69. Okay, bila mana tuan-tuan dan puan jumpa tanda-tanda ni, termasuklah mim. Mim tanda mati. Okay, bukan mim kosong. Sebab mim kosong masuk dalam formula yang pertama. Jadi kalau jumpa tanda-tanda ini, bermaksud ia formula yang kedua. Jadi bila tuan-tuan dan puan jumpa tanda-tanda ini dalam ayat yang tuan-tuan dan puan baca setiap hari, maka bacaannya perlu izhar. Apa maksud izhar? Izhar bermaksud jelas. Apa maksud jelas? Tuan-tuan dan puan tidak boleh dengung. Okey, tidak boleh dengung. Tidak boleh dengung sama sekali. Okey, contoh pada ayat yang kita baca tadi. Ni min najwahum. Okey, mim ini ada tanda mati, betul. Jadi bila mim ada tanda mati bermaksud tidak boleh dengung. Najwahum illa.
Kita tidak baca najwahum illa, tak. Sama juga nun yang ada tanda mati tadi. Ni. Maka tuan-tuan dan puan tak boleh baca dengung. Illa man amara, tak boleh. Kena baca jelas. Di sini kita panggil izhar. Kalau tuan-tuan dan puan belajar dalam tajwid, istilahnya dekat sini izhar halki kerana nun mati bertemu dengan hamzah. Tetapi saya tak mahu, saya tak nak tuan-tuan dan puan ingat dulu nama-nama tu, sebab kadang-kadang kalau ingat nama tu memeningkan, menyebabkan bacaan tunggang langgang. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu ingat nama, ingat sahaja kaedah ataupun tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Jadi nampak je nun ada tanda mati, maka diizharkan jelas. Illa man. Begitu juga dengan tanwin yang selari, termasuk dalam formula yang kedua tadi. Maka au ma'rufin, au, au ma'rufin, au, kita tak baca fin au. Begitu jugalah dengan tadi sini bisadaqatin. Jelas. Untuk formula 1 2 ni memang banyak tuan-tuan dan puan akan praktikkan dalam bacaan. Jadi kena faham betul-betul. Kalau tak faham tanya, ustaz yang dengung macam mana nak sebut dengung tu? Oh, dengung. Okey. Dengung, bila kita sebut dengung bermaksud aliran suara tu mestilah melalui rongga hidung. Contoh ni di sini dengung kan? Min najwahum. Tuan-tuan dan puan akan rasa ada aliran suara dekat hidung. Min. Okey. Buktinya suara mengalir pada rongga hidung adalah tuan-tuan dan puan cuba buat min najwahum. Okey, dengan biasa. Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan cuba tutup hidung. Tutup. Min. Okey, bila tuan-tuan dan puan tutup hidung, suara bunyi macam saya tadi. Min najwahum bermaksud suara tuan-tuan dan puan sudah melalui rongga hidung. Itulah maksudnya dengung. Kalau tuan-tuan dan puan dengung tu kan, tutup hidung ke tak tutup hidung sama, bermaksud tidak dengung. Sebab apa? Sebab suara tu akan mengalir keluar melalui rongga hidung. Jadi kalau kita tutup hidung, dia bunyi pelat, bermaksud betul lah cara dengung kita tu. Okey, cuma tadi saya ada sebut bahawa dengung untuk ikhfa ni samar-samar kan. Dengan dengung untuk idgham itu ada perbezaan lah. Okey, yang tu mungkin tuan-tuan dan puan kena belajar lebih detail sikit, ataupun nanti mungkin saya boleh buat video lah. Cumanya nak bagi tahu peringkat awal yang mana dengung, yang mana tak dengung. Okey, jelaskan puan GIEG ni. Okey, itu. Baik, kita dah cover untuk formula pertama dan juga formula kedua. Okey, jadi jelaslah tuan-tuan dan puan. Kalau ada soalan boleh tanya, bagi faham betul-betul formula 1, formula kedua. Okey, jelas, alhamdulillah. Okey, kemudian kalau tuan-tuan dan puan nampak seterusnya ada mim kecil ini. Apa maksud mim kecil? Au islahim. Okey, mim kecil ni bermaksud bacaan kita perlu senang katanya kena baca dengan cara mim mati. Mim kosong kan? Contoh mana? Mim mati. Maksudnya kena bunyi mim lah. Okey, au islahim bainan nas. Kalau dalam hukum tajwid namanya iqlab. Iaitu kita tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan kena dengung juga. Okey, mim kosong ni dengung juga. Bila tuan-tuan dan puan faham mim kosong tu kena dengung, jadi tuan-tuan dan puan boleh guna dekat sini jugalah. Ni. Sorry tak. Okey ni. Mim kosong kan? Ni mim kosong lah ni kira. Mim kecil. Au islahim bainan nas. Kena dengung juga dua harakat. Okey, cuma dekat sini bacaan iqlab ada dua pandangan lah. Sama ada tuan-tuan dan puan bacanya au islahim rapat bibir atas bibir bawah, ataupun ada sedikit orang panggil apa? Regangan antara bibir atas bibir bawah. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, apa yang saya belajar saya akan amalkan, iaitu rapat sahaja bibir atas dan bibir bawah. Yang penting belajarlah. Okey, au islahim bainan nas. Okey, mim ini kita rapatkan bibir atas bibir bawah. Dengung dua harakat juga. Okey, baik, apa lagi? Okey, lam. Kalau lam ini kosong, maka tidak perlu dilafazkan, abaikan saja. Bainan nas. Okey, kita panggil alif lam syamsiah. Sebab kita ada satu lagi lam yang ada tanda mati. Kan? Di situ lam yang ada tanda mati perlu dilafazkan. Contoh sini tabayyana lahul huda. Tapi kita tak baca lagi. Okey, perlu dilafazkan. Begitu jugalah seterusnya tuan-tuan dan puan. Kalau selari terus baca izhar tadi. Ikut formula yang kedua. Cuma yang penting kena ingat formula ni lah. Tuan-tuan dan puan kena screenshot. Okey. Baik. Apa lagi? Ibtigha ni ada hamzah wasal.
Okey, hamzah wasal ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan berfungsi sekiranya kita mula pada perkataan ini. Tapi kalau macam tadi kita sambung zalika btiwa terus sahaja. Zalika btiwa terus sahaja kepada huruf ba, tak perlu bunyikan huruf alif atau hamzah wasal ni. Zalika ibtiwa tak perlu. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan nak mulakan pada ayat ini. Jadi barulah kita bariskan hamzah wasal ni. Ibtigha'a marda. Okey, contohnya lah. Okey. Satu lagi kaedah untuk membariskan hamzah ni, sebab sini kan tidak ada baris ni. Ni bukan baris ya tuan-tuan dan puan-puan. Macam kepala sod ni kan, ni bukan baris. Okey, jadi macam mana cara nak bariskan dia? Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam video yang kita dah kongsikan. Video ketiga latest ke kedua tak ingat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok yang tajuknya cara membariskan hamzah wasal. Boleh tengok dekat situ ada penjelasan yang jelas. Okey, cara nak bariskan atas ke depan ke bawah boleh tengok. Okey, kemudian ba ni adalah huruf qalqalah, maka tuan-tuan dan puan-puan kena lantunkan. Okey, lantunan tu untuk huruf-huruf ini saja. Formula ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah huruf ni. Jadi kalau huruf ni tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam keadaan sukun. Ni sukun ni. Dia ada tanda mati ni. Saya buat guna pensil kan. Ni. Ba sukun, jim sukun, dal sukun, qaf sukun, ta sukun. Okey. Jadi kelima-lima huruf ini sahaja kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam ayat yang tuan-tuan dan puan baca perlu dilantunkan. Lantunkan contohnya tadilah. Ibtiwa, ib. Be tu adalah lantunan. Cuma lantunan itu sebenarnya terjadi secara semula jadi. Okey, secara semula jadi. Dia bukan kita buat-buat. Okey, maka tuan-tuan dan puan-puan jumpa 5 huruf ini, maka lantunkan. Maksudnya apa? Selain daripada huruf ni, contohnya huruf dad, huruf za, huruf nun, huruf mim yang sukun, tidak boleh dilantunkan. Sebab apa saya tulis 4 huruf ni? Sebab 4 huruf ni lah antara huruf-huruf yang famous, yang popular antara kita lantunkan. Contoh fadli, min fadlillah, melantunkan huruf dad ataupun huruf za. Wa idza akhadha, itu lantunan. Itu contoh-contoh huruf yang tak sepatutnya dilantunkan tetapi dilantunkan oleh sesetengah pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat untuk lantunan hanya 5 huruf ni saja. Jadi saya mudahkan tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakan formula ini saja. Baju, da, koto. Untuk ingat huruf apa yang boleh dilantunkan, tuan-tuan dan puan-puan ingat ni formula ni. Ni formula ni, baju, da, koto. Ba huruf ba, jim huruf ju ni huruf jim. Da ni huruf dal. Qa huruf qaf. Ta huruf ta lah. Okey, selain daripada tu tak boleh dilantunkan. Okey, jelas. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk qalqalah. Yang lain tu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dilantunkan. Okey, lagi satu formula yang keempat tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tanda ombak ni. Okey, kalau dalam sesi live ni saya panggil dia ombak lah ni. Ni, ombak. Tanda mat ni kan. Ni tanda ombak kita panggil. Saya buat istilah lah supaya tuan-tuan dan puan-puan jelas faham. Okey, jadi untuk ombak tu macam mana kita nak tahu berapa harakat? Sebab kadang-kadang ada yang kata kena baca 4 harakat. Kadang-kadang ada yang kata kena baca 5 harakat. Ada yang kata kena baca 2 harakat ke 6 harakat. Okey, macam ni je tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah formula yang keempat. Okey, ingat formula keempat ni. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nampak tanda ombak. Okey, ni ombak ni contohnya. Selepas tanda ombak ini, tuan-tuan dan puan-puan dapati huruf selepasnya bukan huruf bersabdu. Huruf bersabdu tu maksudnya huruf yang ada tanda W ni. Contohnya ni, Allah ni kan. Okey, ni W ni. Ataupun mim ni. Itu maksudnya sabdu. Jadi, macam dekat sini tidak ada sabdu kan. Tidak ada sabdu. Maka tuan-tuan dan puan-puan baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, baca berapa? 4 ataupun 5 harakat. Okey. Jadi bila nak baca 6, jawapannya di sini, bawah ni. Selepas ombak, huruf selepas tanda ombak ni, huruf yang ada sabdu. Barulah kita baca 6 harakat. Okey? Jelas setakat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Senang saja. Jadi nak tentukan harakat berapa, tengok tanda ni. Nampak je tanda ni, terus ingat formula yang keempat ni. Kalau selepas ni bukan sabdu, baca 4 ataupun 5 harakat. Sebab dalam hukum
hukum yang ada tanda ni ada beberapa hukum. Mak jaiz munfasil, mak wajib muttasil, mak lazim kalimi musaqqah, mak lazim kalimi mukhaffaf dan lain-lain. Jadi saya simpulkan dalam satu formula, dua formula ni yang mudah tuan-tuan dan puan ingat. Okey, contoh untuk yang 6 harakat ni waladdallin yang tuan-tuan dan puan baca dalam suratul Fatihah. Setiap hari tuan-tuan dan puan baca kan. Jadi ingatlah formula ni untuk tuan-tuan dan puan gunakan. Jumpa je tanda ombak terus ingat formula ni. Okey, kalau jelas boleh komen jelas. Okey, jadi selesai. Untuk permulaan ni kita explain detail sikit lah untuk formula tu bagi sahabat-sahabat yang baru join kan. Yang sebelum-sebelum ni join, mohon bersabar. Mohon bersabar sebab dah ulang banyak kali kan. Jadi kita bagi peluang untuk kawan-kawan kita yang baru masuk. Ustaz, macam mana nak kira harakat yang betul? Okay, kebiasaannya kita akan guna jari. Tapi tak adalah kita panggil tepat kiraan tu kan. Sebab ada orang yang baca temponya perlahan, ada orang yang baca temponya laju. Jadi kalau ikut secara pendetailan, untuk orang yang baca temponya laju, dia kecepatan jari tu akan berbeza. Dia akan berbeza. Macam tu. Okey. Nak tahu lagi, tuan-tuan dan puan kena check lah dengan guru. Kena buat semakan bacaan dengan guru-guru yang tuan-tuan dan puan rasa mahir dalam bidang ni lah. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita dah selesai untuk tajwid. Kita tengok apa pula maksud ayat, tuan-tuan dan puan. Untuk maksud ayat kita kena faham lah. Kena faham. Sebab yang pentingnya kita faham Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca merangkak-rangkak pun tidak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham maksud ataupun apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Okay, untuk bacaan tu perbaiki dari semasa ke semasa. Jangan tak tengok terjemahan kalau baca tu. Terutama sekali nanti nak bulan Ramadan. Biasakan diri kalau setiap bulan Ramadan tu khatam 30 juzuk kan. Kali ni azam masukkan dalam azam tuan-tuan dan puan-puan untuk khatam sekali dengan makna ataupun khatam sekali dengan pemahaman. Mungkin tak faham semua, faham sebahagian ayat pun kira dah ada improvement yang terbaik. Okay. Satu lagi tuan-tuan dan puan, untuk bulan Ramadan cadangnya nak buat satu aktiviti lah untuk buat saya makan bacaan ke kan. Tuan-tuan dan puan boleh bagi idea dekat saya. Okay. Cadanglah idea yang bagus kan. Program-program yang baik untuk bulan Ramadan nanti. Boleh bagi cadangan dekat Google Form. Saya ada buat Google Form, tekan link dekat bio. Okay, boleh bagilah cadangan yang baik untuk kita sama-sama perbaiki bacaan ataupun ilmu kita lah berkaitan Al-Quran. Okay, insyaAllah kita teruskan pada maksud. Tidak ada kebaikan daripada banyak percakapan rahsia mereka, kecuali percakapan rahsia daripada orang yang menyuruh orang bersedekah atau membuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Okay, barang siapa berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Jadi kalau kita faham dalam ayat ni, dia berkait juga dengan ayat yang sebelum ni kan, kita baca semalam dan juga hari-hari yang lepas, iaitu berkaitan dengan kisah yang orang munafik menuduh orang Yahudi mencuri kan. Jadi dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa kebanyakan percakapan rahsia, maksudnya kan sebelum ni kita ada baca berkaitan dengan percakapan ataupun perancangan mereka pada waktu malam, kan secara rahsia. Jadi kebanyakan percakapan rahsia, senyap-senyap, bisik-bisik adalah percakapan yang apa? Yang tidak ada kebaikan. Maksudnya percakapan yang buruk. Kecuali percakapan untuk menyuruh orang bersedekah. Contohnya kita berpakat, contohlah kita reflect kepada dunia realiti kita. Contoh ada sahabat-sahabat kita yang ditimpa kecelakaan, kemalangan, rumah terbakar dan sebagainya. Kita berpakat kan dalam grup WhatsApp contohnya. Kita buat grup baru dan sebagainya untuk kita kumpul sedekah kilat contohnya. Itu adalah antara bisikan ataupun percakapan rahsia yang dibenarkan, yang baik. Okay. Jadi selain daripada itu tidak baik. Ada 3 sahaja yang baik, iaitu bersedekah ataupun bisikan rahsia ataupun percakapan rahsia untuk menyuruh orang buat kebaikan. Contoh kita nampak orang tu tak pernah solat ni, kita tidak menasihati dia di khalayak ramai. Kita pergi dekat dia, kita nasihat dia secara one to one, maksudnya secara private lah, kan, supaya dia tidak ada rasa malu dan rasa lebih terbuka untuk terima nasihat. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia, ataupun bisikan yang kita buat untuk damaikan antara dua pihak.
yang bertelagah. Okay, contohnya kalau suami dengan isteri kan, boleh kita buat bisikan rahsia ataupun percakapan rahsia tersebut dengan 3 perkara ni. Sama ada untuk menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang buat kebaikan, ataupun mengadakan perdamaian antara manusia. Kan antara tempat-tempat yang boleh ataupun dibenarkan berbohong kan di dalam Islam ada juga kan. Sama ada berbohong dalam perang, okey. Berbohong untuk antara suami isteri, contohnya memuji lah kan. Itu mungkin tuan-tuan puan pernah dengar dah sebelum ni. Itu antara tempat-tempat yang dibenarkan berbohong. Okey. Jadi berkait jugalah dengan ayat yang kita baca hari ini. Jadi kebanyakan percakapan rahsia ataupun bisik-bisik antara satu-satu kelompok golongan tu adalah buruk, kecuali 3 perkara yang disebutkan tadi. Maka berhati-hatilah kita perhatikan dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang ni kita tak berbisik secara berdepan, tapi kita berbisik dalam grup WhatsApp, grup Facebook dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dengan tindak aktiviti kita seharian. Okay, janganlah kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ni. Okay. Jadi barang siapa yang berbuat demikian, 3 perkara tadilah, dengan niat untuk mencari redha Allah, maka dapat ganjaran pahala yang besar. Okey, pahala yang besar tu mestilah yang paling besar sebab yang memberinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita teruskan. Kita tak boleh hurai panjang sangat tuan-tuan dan puan sebab dah setengah jam lebih. Okey, kita teruskan ayat berikutnya. Jadi selepas ni saya akan ulang saja formula 1 ke formula 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Okay, kalau tak jelas ataupun yang baru masuk tu mungkin tak tahu formula 1 tu apa, formula 2 tu apa, formula 3, 4 tu formula apa. Nanti bila habis live ni pergi dekat YouTube, tengok ada playlist live TikTok. Boleh tengok dekat situ balik recording kita insya-Allah. Okey, terus. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut saja, okey, nun kosong. Okey, mana lagi? Okey, ni kira nun kosong ataupun mim kosong lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ikut formula yang pertama tadi. Kita dah sebut formula pertama. Jadi yang baru masuk tu mungkin tak faham formula pertama tu apa, nanti tengok recording balik. Kita tak terangkan lah sebab nanti panjang lagi videonya, live-nya. Okay, jadi mana-mana nun kosong ataupun tanwin yang tidak selari kalau ada, maka tuan-tuan dan puan-puan baca dengan dengung 2 harakat. Okay. Okay, kalau ada nak tanya boleh tanya dekat bawah insya-Allah. Okay, kalau yang mim ada tanda mati, nun ada tanda mati macam tak ada dekat sini. Okay, tak perlu kita tengoklah. Okay, satu lagi kalau nampak ni, ini tanda mat ni. Okay, tanda huruf mat, ya. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan kena baca 2 harakat juga ni. Nuwallihi. Okay, wa nuslihi jahannam. Okay, dua harakat. Di sini maksilah ni, kita panggil maksilah qasirah, cuma kadang-kadang tuan-tuan dan puan akan jumpa yang ada tanda ombak lagi atas benda ni. Atas tanda mat ni ada tanda ombak kan. Pun sama tuan-tuan dan puan, gunalah formula yang keempat tadi tu. Okay, formula yang keempat tadi ni. Guna formula ni, boleh guna juga. Okay, jelas Jadi kita lihat kepada, okey, satu lagi, nun yang bersabdu dan juga mim yang bersabdu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa, wajib dengung. Okey. Selain daripada huruf-huruf ni, contohnya sabdu pada lam, okey, sabdu pada ya, tidak perlu dengung. Yang perlu dengung adalah sabdu pada huruf nun ataupun sabdu pada huruf mim saja. Kita panggil dia dalam tajwid wajibul gunnah. Itu wajib kita dengung 2 harakat. Okey. Satu lagi wasa'at. Ni ada ombak, maka tuan-tuan dan puan-puan guna formula nombor 4 tadi. Okey. Okey, cumanya untuk yang dah advance kan, yang dah pernah belajar sifat huruf dan sebagainya, dekat sini saya nak bagi penekanan sikit. Wasa'at ni kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan ketika menyebut ta yang sukun. Okey, dia ada sifatnya hams. Okay, bukan hamas pejuang tu, tapi hams. H-A-M-S. Okey. Jadi dekat ta ni kebanyakan ataupun ramailah yang saya lihat dia baca wasa'at wasa'at.
Dengar tak? Dia punya hams tu berlebihan. Ats. Seolah-olah ada tambahan huruf sin pula. Okey, jadi dekat sini tak boleh dilebihkan hams tu. Wasa'at. Okey, at. Itu saja. Jangan sampai at. Itu bagi yang dah belajar untuk sifat huruf mungkin boleh faham. Tapi yang baru-baru join ataupun tak faham apa tu, jangan risau, tak perlu tekankan lagi lah. Saya sahaja sebut sebab kebanyakan yang dah belajar kan, dia ada kesilapan sikit lah dekat situ. Okey, baik, kita tengok terjemahan ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul, yakni Muhammad, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami membiarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka dalam ayat ni Allah SWT nak bagi tahu bahawa sesiapa sahaja yang menentang Rasul, sama ada memang direct tidak mengikut arahan Rasul waktu baginda hidup, contohnya dalam peristiwa yang kita sebutkan sebelum ni, iaitu orang musyrikin, orang munafik kan, yang tidak mahu mengikut apa yang Rasulullah SAW arahkan ataupun suruh dan sebagainya kan, macam dalam kisah sebelum ni. Jadi mereka itu termasuk. Ataupun kita zaman sekarang yang menentang Rasul, yang tak nak terima hadis, contoh golongan-golongan anti hadis. Ataupun kita mungkin kita ni terima hadis tetapi kita tidak mahu menerima ataupun kita menolak hadis-hadis yang tertentu, hadis-hadis sahih yang tertentu. Kalau hadis dhaif ataupun hadis maudhu' tu memanglah kan, hadis maudhu' memang kita kena tolak terus. Jadi termasuk juga dengan orang yang menentang Rasul selepas jelas kebenaran baginya dan kemudian mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Dalam ayat ni, okey, menjadi dalil juga bahawa ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam kan. Jadi dekat sini ulama' menjadikan ayat ni sebagai hujah juga. Jadi selain pada Quran Sunnah, ijma' juga boleh guna sebagai sumber. Cuma yang utama adalah Quran dan juga Sunnah. Jadi kami biarkan dia dalam kesesatan. Bila mereka ni dah menentang Rasul, tidak mahu ikut Rasul, tidak mahu ikut hadis, Al-Quran dan sebagainya, maka kami membiarkan dia dalam keadaan sesat. Mana tadi? Ni, nuwallihi ma tawalla, iaitu membiarkan mereka dalam kesesatan. Kalau kita lihat dalam dunia hari ini kan, kita nampak orang tu tak semayang, tak puasa, tak berzakat, tak melakukan amal soleh, tetapi mereka ini hidup mewah kan, banyak harta, kaya raya. Maka di situ dibimbangi bahawa dapat apa kita panggil dia, istidraj. Sebab Allah akan biarkan. Sebab Allah akan biarkan mereka ni terus dalam kesesatan, berjaya dalam kesesatan mereka, sehinggalah tiba hari akhirat, tiba hari kiamat, tiba hari pembalasan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi kalau kita hidup seharian, janganlah rasa selesa. Contoh kalau kita dapat nikmat kan, naik pangkat ataupun bisnes maju dan sebagainya, kena cek juga adakah amalan-amalan kita seharian itu menuju ke akhirat, ataupun memang kita seharian 24 jam tu asyik mengejar dunia kan. Bila dah dapat projek baru, usaha lagi dapat projek baru, sehinggalah kita lupa dengan akhirat. Bermaksud kita tidak pergi surau, tak pergi masjid, tak belajar kan. Itu maksudnya mungkin kita dah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sama-sama berdoalah supaya kita dan juga keluarga kita dibimbing kan, supaya tidak menjadi orang-orang yang sesat. Baik, seterusnya kita baca ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Okey, tuan-tuan dan puan, macam biasa, ingat nun kosong
Okay, nun kosong dekat sini, nun kosong dekat sini, guna sahaja formula yang pertama. Okay, formula yang pertama. Okay, jadi nun yang sabdu wajib didengungkan 2 harakat. Okay. Dekat sini kita dah sebut tadi, okay, maksilah 2 harakat juga baca panjangnya. Di sini pun mim mati boleh guna formula yang nombor 1 juga tadi. Okay, formula nombor 1 juga. Iaitu kita baca dengan dengung. Dalalam ba'ida. Cuma tutuplah mulut, bibir atas bibir bawah. Dalalam ba'ida. Okay. Okay, satu lagi tuan-tuan dan puan. Kalau dekat sini ada tanda ombak kan. Tadi kita dah sebut. Kalau nampak ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu. Yang formula keempat tadi tu. Okay, tanda ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Kan? 4 ataupun 5 harakat. Okay, tambah sikit lagi tuan-tuan dan puan. Kalau jumpa tanda ni dengan hamzah ini berada dalam satu kalimah. Yasha ni satu kalimah kan. Kalau tuan-tuan dan puan berhenti di sini pada perkataan ini, maka boleh dipanjangkan sehingga 6 harakat. Ini tambahan lah. Cumanya kalau tuan-tuan dan puan tak nak ambil yang ni pun tak apa. Baca 4 ataupun 5 pun boleh. Okay? Cuma kalau nak baca, boleh baca 6 harakat. Dengan syarat tadilah. Ombak dengan hamzah ni bertemu dalam satu kalimah. Kemudian kita nak berhenti pada kalimah tersebut. Tapi kalau tidak memenuhi 2 syarat ni, maka tuan-tuan dan puan guna formula nombor 4 tadi tu. Teruskan guna formula tu. Okay, insyaAllah. Okay, baik. Kita lihat kepada terjemahan ayat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah jauh tersesat. Maka dalam ayat ni, sebenarnya sebelum ni kita pun pernah baca ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ni. Iaitu Allah memang tidak akan mengampun dosa syirik. Bukan maksudnya Allah tak ampun langsung. Allah akan ampun sekiranya yang pelaku syirik itu bertaubat. Okay? Bertaubat dengan taubat nasuha. Okay? Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia tak bertaubat dengan taubat nasuha. Dan dia mengampuni dosa selain itu. Okay? Dosa contoh mencuri, mencuri, dosa-dosa yang lain lah, dosa-dosa besar kan. Berzina, membunuh dan sebagainya, Allah boleh ampunkan. Okay? Allah boleh ampunkan, tetapi kena ingat, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Janganlah kita jadikan ayat ni sebagai hujah pula kita boleh lakukan dosa. Sebab apa? Sebab selagi kita tak syirik, Allah akan ampunkan. Tapi kena ingat, sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh pastikanlah diri kita ni yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosa. Maka disebabkan itulah kita kena berjaga-jaga, jangan senang-senang melakukan dosa, apatah lagi dosa besar. Okay, macam puak-puak bukan, kita tak payah cerita yang dululah, kita cerita yang realiti sekarang kan. Kita ada kadang-kadang kita syirik, kita tak sedar. Contoh syirik kecil, antara syirik-syirik yang biasa ataupun kita mungkin pernah lalui. Jadi sebab tu kita kena perbaharui syahadah kita kan, setiap kali solat. Kita buat sesuatu amalan untuk menunjuk, riak dan sebagainya, itu pun termasuk dalam syirik kecil. Iaitu kita buat sesuatu amalan bukan kerana Allah. Kita buat sesuatu amalan kerana kita nak menunjuk dekat orang yang kita ni bagus. Jadi itu termasuk dalam syirik kecil. Jadi kalau tuan-tuan dan puan perlu berikan perhatianlah dalam setiap amalan kita. Contoh nak bersedekah, okay, nak buat amalan-amalan sunat dekat depan orang kan. Kena jaga hati. Okay, kena jaga hati. Kalau terlintas rasa nak menunjuk dan sebagainya, istighfar. Istighfar kan. Sebab dah diajar kalau kita rasa ada bisikan-bisikan syaitan, maka fasta'iz billah, maka mintalah berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan pula kita rasa macam nanti rasa riak ni tak buat. Okay, kalau kita tak buat amalan tu pun tak bagus. Okay, jadi kena berhati-hati dengan perkara syirik. Sebab apa? Sebab dengan syirik ni menjadikan seseorang itu akan kekal di dalam neraka. Okay, akan kekal di dalam neraka. Sebab apa? Sebab dalam 1000 orang, 999 akan masuk ke dalam neraka. Maka satu orang sahaja yang masuk ke dalam syurga. Maka kita sama-sama berdoa supaya kita termasuk dalam golongan yang satu orang itu. Kan? Baik, seterusnya ayat 117. يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا
Wa in yad'una illa syaitanan marida. Okey. Okey, hukum tajwid dulu hukum tajwid dulu. Nun kosong. Okey, nun kosong dekat sini, tanwin yang tidak selari, tuan-tuan dan puan gunalah formula nombor 1 tadi yang baru masuk nanti boleh tengok siaran ulangan dekat YouTube. Saya akan upload lah insya-Allah dalam tengah hari ataupun petang ataupun esok tu boleh tengoklah untuk sesi hari ni. Okey, apa formula 1, formula 2 yang kita sebutkan tu. Yang masuk awal-awal live tu boleh tahulah formula 1, formula 2 tu apa. Okey, jadi kesemua yang kita guna formula 1 tu dengunglah dua harakat. Lagi dekat sini kita jumpa dal kan, salah satu daripada qalqalah yang kita sebutkan tadi, baju dah kotor. Yad'u, cuma dekat sini lantunkan sedikit saja sebab dia kita panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra, qalqalah kubra ada. Dekat sini qalqalah sughra, lantunkan sedikit saja. Dekat sini tuan-tuan dan puan kita dah sebut tadi. Kalau nampak yang ya kecil ni kita baca panjang kan 2 harakat. Tetapi kalau ada ombak ni, terus tuan-tuan dan puan boleh praktikkan formula nombor 4 tadi. Sama macam ni. Kan ada ombak ni terus boleh formulakan praktikkan formula nombor 4 tadi tu. Yang kita dah explain pada awal live tadi. Kan terus boleh guna. Jadi sebab itulah saya sebut dalam setiap formula kita tu ada banyak hukum-hukum tajwid yang kita cover. Mungkin sebelum ni tuan-tuan dan puan pernah belajarkan nama-nama hukum tajwid terlalu banyak sehingga pening. Jadi ingat formula tu baru tuan-tuan dan puan belajar tajwid ataupun maksudnya barulah hafal nama-nama tu. Yang penting bacaan tuan-tuan dan puan betul. Kalau tuan-tuan dan puan tahu nama, ingat ni satu-satu nama. Tetapi bacaan tunggang langgang tak bagus juga. Kalau tuan-tuan dan puan baca baik, dengan baik, tajwid baik, harakat cukup, dengung cukup, tapi tak ingat nama, itu tak ada masalah. Tujuan kita belajar tu untuk kita baca dengan betul, bukan untuk kita ingat tajwid. Ingat nama tajwid. Kecuali tuan-tuan dan puan nak mengajar, kena ingatlah. Kan? Okey, jadi kita lihat pada maksud ayat 117 pula. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan. Ini berhala. Maksud inasan dekat situ iaitu berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka. Siapa yang disebutkan tadi kan berkaitan dengan syirik, maka yang mereka sembah itu adalah selain daripada Allah. Yang ada yang mengatakan apa? Malaikat-malaikat itu anak Allah kan. Contoh Uzair. Uzair itu anak Allah, Uzairun ibnullah kan. Jadi itu semuanya perkara-perkara syirik. Jadi kalau zaman kita sekarang apa contoh syirik amali. Maksudnya syirik yang kita nampak dari segi amalan ataupun zahirnya adalah pergi minta tolong bomoh kan, bagi kesembuhan kepada penyakit kita ataupun sebagainya. Maksudnya dia dah bergantung kepada selain daripada Allah. Sebab yang boleh menyembuhkan hanya Allah SWT. Jadi kalau dia jumpa bomoh, baca pun apa-apa bukan daripada ayat Quran, maka itu termasuk dalam perbuatan syirik. Sebenarnya banyak lagi dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka ni bukan apa panggil? Mereka ni kadang-kadang tidak tahu ataupun jahil. Disebabkan itulah kita kena teruskan belajar kan. Kalau ada mana-mana kuliah, sesi-sesi live yang dapat membantu upgrade tuan-tuan dan puan punya ilmu, terutama sekali berkaitan dengan kefahaman Al-Quran, tuan-tuan dan puan join lah. Okey, terutama sekali dah nak masuk bulan Ramadan nanti, perbanyakkan majlis-majlis ilmu. Okey, kita teruskan ayat seterusnya. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Okey, kalau hukum tajwid tadi kita dah bincangkan tuan-tuan dan puan. Kalau nun bersabdu, mim bersabdu, wajibul gunnah, wajib baca dengung 2 harakat. Kalau tanwin yang tidak selari, terus ingat kepada formula yang nombor 1. Okey, nun yang ada tanda mati terus ingat kepada formula nombor 2. Okey, yang baru join boleh tengok nanti sesi ulangan dekat YouTube. Okey, link dekat bio boleh tengok. Apa itu formula 1, 2, 3 dan 4. Okey. Baik, lagi apa lagi? Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat mim kecil kan. Tadi kita ada mim kecil juga. Cuma tuan-tuan dan puan jangan keliru jangan keliru. Kalau tuan-tuan dan puan guna Quran yang macam saya ni, ada color-color ni, nampak jelas lah beza dia kan. Sebab ni warna hitam. Yang mim kecil tadi kita bincang warna merah.
Tapi kalau tuan-tuan dan puan guna Quran dalam telefon kan, warna semua sama hitam, maka bezakan antara mim kecil ni. Satu mim kecil ekornya ke bawah, satu mim kecil ekornya ke tepi. Jadi kalau mim ekornya ke bawah itu bacaan iklab, iaitu kita guna formula yang nombor 1 tu, mim kosong kan, kita dengung. Tutup mulut rapat. Okey, dengung. Tapi kalau mim yang ekornya ke tepi itu bermaksud mim tanda waqaf, bermaksud kita berhenti pada perkataan itu. La'anahullah, kita berhenti. Okey, digalakkan berhenti pada perkataan ini. Kena berhenti pada perkataan ini. Itu mim dia. Ada dua mim, berbeza tuan-tuan puan kena pastikan. Mim ekor bawah ataupun mim tepi. Kalau ekor bawah itu iklab, boleh guna formula yang pertama. Mim ekor tepi itu maksudnya waqaf, kena berhenti. La'anahullah. Okey? Jelas dekat situ. Kalau ada tak faham ataupun nak suruh ulang dan sebagainya, kita boleh ulang lah insya-Allah. Ya, tanya dekat bawah. 118 yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambamu. Ni ada nota-nota sebenarnya kita baca tadi. Tapi panjang tak apalah. Okey. Jadi Allah SWT bagi tahu yang bahawa yang dilaknati Allah itu adalah syaitan. Kan? Mereka itu adalah yang menyembah syaitan yang derhaka, dan syaitan ini dilaknat oleh Allah SWT. Maka barang siapa yang mengikut jalan-jalan syaitan ataupun jalan selain jalan-jalan yang benar, jalan yang Nabi Muhammad SAW tunjuk, maka itu termasuk dalam golongan-golongan syaitan yang dilaknat. Aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambaku. Itu adalah janji kan, daripada syaitan sejak daripada dulu lagi untuk dia menyesatkan sebahagian daripada golongan kita, golongan Nabi Adam. Kan, anak cucu cicit Nabi Adam. Itu adalah orang panggil sumpah daripada mereka. Maka kita minta berlindung lah daripada menjadi pengikut-pengikut syaitan ini. Macam tu. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita teruskan lagi ayat yang terakhir, tuan-tuan dan puan, sikit lagi. Wala udillannahum sekali lagi. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita lihatlah hukum tajwid tadi. Yang mana-mana mim kosong, mim ada tanda mati ni, 1, 2, okey, 3, mana lagi? Mim ada tanda mati, semuanya tuan-tuan dan puan guna formula nombor 2 tadi, iaitu bacaan izhar. Kita baca dengan jelas. Okey, kemudian mana-mana nun yang bersabdu, okey tuan-tuan dan puan baca dengung 2 harakat wajibul gunnah. Okey, wajibul gunnah. Okey, apa lagi yang tuan-tuan dah belajar tadi? Formula yang pertama, ada tak? Nun kosong. Apa lagi? Okey, baris tanwin yang tidak selari, semuanya termasuk dalam formula yang pertama. Maka lihat, selepasnya huruf lam ataupun ra, kalau tidak, maka boleh dengung. Kena baca dengung 2 harakat. Okey. Kemudian huruf qalqalah ada tak? Ada. Faqad. Lantunkan sedikit. Huruf nun ni jangan lantunkan. Adanal an'am. Jangan baca adanal an'am. An'am. Itu ada lantunan. Maka salah lah kalau dilantunkan sebab dia bukan qalqalah. Alif lam syamsiyah dekat sini kan, lam kosong, maka tak perlu dilafazkan huruf lam. Lam ada tanda mati, perlu dilafazkan huruf lam. Alif lam qamariyah. Adanal an'am. Okay. Yattakhidhish syaitan, tak perlu lafazkan. Okay, senang je. Untuk tajwid ni tuan-tuan dan puan, ingatlah 4 formula tadi tu, insya-Allah boleh baca dah. Baca dengan baik. Puan Mimi, merci. Apa tu merci tu? Ada salah baca ke macam mana? Okey, jadi kita lihat terjemahan ayat 119.
dan pasti aku akan menyesatkan mereka dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan, yakni lalu mereka betul-betul memotongnya, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Okey, ni panjang kan. Okey, dalam ayat ni Allah SWT beritahu ni adalah sumpah daripada syaitan, dan pasti aku akan menyesatkan mereka dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Ini adalah sumpah daripada syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Kan, dia akan selalu bisik dekat kita kan, bahawa besarkan angan-angan kan, buat perkara-perkara yang sia-sia. Contoh kalau orang panggil apa, angan-angan kosong kan. Angan-angan kosong ni maksudnya angan-angan tanpa tindakan. Tapi dalam konsep ni kita boleh lihat bahawa angan-angan tu selalu kita fikir tentang dunia. Kita fikir tentang perkara dunia sahaja. Kita nak apa, ada rumah besar, kereta besar dan sebagainya, sehingga kan kita lupa dengan akhirat kita. Maka itu adalah taktik ataupun sumpah yang syaitan telah sebut, yang kita baca tadi. Okay, selalu nak rasa diri kita ni macam tak cukup kan, nak terlalu kejar-kejar akan keduniaan, sehingga kan kita lupa akhirat. Tidak salah untuk kita berjaya dekat dunia, tetapi poinnya janganlah kita lupa dengan akhirat kita. Sebab apa? Sebab dunia ini hanya persinggahan ataupun sebentar saja. Sebab akhirat yang kita nak stay lama tu, nak kekal dalam tu, kita tidak membuat persiapan, itu telah termasuk dalam bisikan ataupun angan-angan kosong yang telah dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Menyuruh, dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan. Ini berkaitan dengan zaman dahululah kan. Bila mana binatang-binatang yang nak dipersembahkan sebagai apa, contoh orang panggil apa, sembahan ataupun nak diserahkan sebagai kepada penyembahan, maka ditebuk ataupun dipotong telinga tu. Jadi kalau nampak binatang yang ada tebukan ataupun kena potong tu, maka tidak boleh dimakan ataupun tidak boleh dibawa membajak ataupun buat kerja-kerja lain lah. Sebab itu khas untuk dipersembahkan, termasuk jugalah kan. Contoh kalau kita tengok sekarang, kalau golongan-golongan yang apa ni, Indian kan, dia orang ni ada kepercayaan yang tidak boleh makan daging lembu contohnya, kan, daging lembu yang berkeliaran, macam tu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, iaitu mengubah ciptaan Allah. Yang jelasnya adalah kita ubah kening kan, kening jadi nipis, apa lagi, buat tatu, lagi apa lagi, mengubah jantina sekarang kan, mengubah jantina, ataupun maksud mengubah ciptaan Allah yang lain kat sini. Kata Ibnu Abbas juga maksud lainnya adalah berkaitan dengan mengubah agama Allah. Contohnya kita buat penambahan, bid'ah lah. Kalau kita sebut penambahan ni, itu bermaksud bid'ah, kan, bid'ah dalam agama Allah, itu mengubah agama Allah. Apa yang telah Allah ajarkan, apa yang Nabi SAW dah ajarkan kepada kita, kita follow yang itu. Maka janganlah kita mengubah ciptaan. Maksudnya fitrah manusia itu macam mana, yang lelaki macam lelaki, yang Allah dah bagi kepada kita tu, itulah fitrah kita. Jangan mengubah, termasuklah dalam mengubah agama, kan. Sebab setiap kullu maulud yuladu ala fitrah, ala fitrah, iaitu setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu dalam keadaan beragama Islam. Tetapi yang mencorakkan dia adalah abawahu, iaitu orang yang kedua ibu bapa mereka sama ada jadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya, kan. Jadi tidak boleh mengubah ciptaan, iaitu fitrah yang Allah SWT dah tetapkan kepada kita. Maka kalau kita orang Islam, amalkanlah Islam yang sebenar. Bukan kita mengada-adakan, menambah-nambah amalan, mencipta amalan baru yang tidak berdasarkan dengan hadis. Begitu hadis yang sahih. Begitu juga dengan mengubah ciptaan lah tadi yang kita dah sebut, sambung rambut kan, buat kening dan sebagainya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita dalam kerugian yang nyata. Maka siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai wali ataupun pendamping, maka pelindung, maka mereka itulah sebenar-benarnya dalam keadaan yang rugi. Kenapa rugi? Sebab mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey, jadi insya-Allah sikit lagi.
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Okey, kalau kita tengok hukum tajwid ada mim ikut yang ada tanda mati guna formula nombor 2. Okey, nun yang ada bersabdu terus baca dengung 2 harakat wajibul gunnah. Ni alif lam syamsiyah. Okey, tak perlu lafazkan huruf lam ni. Okey, satu lagi, semua ayat yang kita baca kan pada waqaf hujung-hujung ayat ni kita ada panggil ni apa? Mad iwad. Tanwin baris atas ni. Hurura baca 2 harakat. Cuma dekat sini tak ada masalah sebab ada alif. Tuan-tuan dan puan memang dah tahulah kalau ada alif tu baca 2 harakat. Cuma ada setengah mad iwad yang tidak ada alif. Contohnya nisaa, ma'a, itu tidak ada alif. Tetapi tetap kena baca 2 harakat kalau tuan-tuan dan puan berhenti pada perkataan tersebut. Macam mana nak tahu? Ada tanwin pada huruf tersebut. Okey, tanwin baris atas ni. Okey, kecuali huruf ta. Kalau ta yang bulat tu, maka tidak perlu baca 2 harakat. Okey. Okey, lihat terjemahan ayat 120. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan penipuan belaka kepada mereka. Jadi kita dah sebutkan tadilah. Okey, dalam ayat ni syaitan ni selalu membisik-bisikkan kita tentang angan-angan, tentang perkara-perkara yang sia-sia, tentang perkara yang menyalahi apa yang Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW suruh. Kan kadang-kadang syaitan ni menghiasi amalan. Kadang-kadang kita rasa amalan itu adalah amalan baik, tetapi syaitan telah menghiasinya supaya apa? Supaya rosak amalan tersebut. Sebagai contoh, amalan yang tidak berdasarkan dalil yang sahih, itu termasuklah. Kan, ataupun kita nak sedekah, syaitan bisik kita supaya hebohlah dekat orang lain kan. Heboh dekat orang lain. Contoh kalau bagi derma tu kena ada replika cek besar-besar. Itu contohnya. Okey, itu bisikan-bisikan yang na'udzubillah mungkin amalan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan, satu lagi kat sini kita jumpa ulaika. Okey, waw ini tidak perlu dipanjangkan. Kalau yang tuan-tuan dan puan kena panjang, itu kita panggil huruf mad. Huruf mad ni kalau waw, alif, ya kosong. Tetapi kalau dekat sini tuan-tuan dan puan nampak waw ni ada tanda mati ni, maka abaikan dalam bacaan. Terus saja baca pendek ni. Ula tak perlu ula. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan belajar, kita ada panggil dia nama sifir mustadir ataupun sifir mustatil. Kat sini sifir mustadir, iaitu kalau kita jumpa tanda ni terus kita baca waqaf ke baca sambung ke sama, tak boleh baca panjang. Kalau satu lagi ada tanda yang macam bujur tu, tanda mati tapi dia macam bujur. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah tengok, ada juga yang tak pernah tengok. Tapi kalau nampak, kalau kita nak berhenti pada perkataan tersebut, kita baca 2 harakat. Kalau kita sambung, kita tak perlu baca 2 harakat, pendek. Okay, nanti kalau jumpa mungkin kita boleh explain lah. Okay, mim ada tanda mati semuanya, nun ada tanda mati, terus guna formula nombor 2, tak boleh dengung bacaan izhar. Ini pun sama ni, tanda mat ni sebenarnya ma'wahum, 2 harakat juga. Okay, jadi tanda ombak ni macam biasa, gunakan formula nombor 4 tadi. Okay, yang baru masuk tu tak tahu formula 1, 2, 3, 4 tu apa, nanti boleh tengok siaran ulangan dekat YouTube. Link ada dekat bio, tekan nanti. Okey, dekat sini 4 ataupun 5 harakat. Okey. Cuma dekat sini kita panggil mad wajib muttasil. Okey. Kita tengok terjemahan yang terakhir. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka Jahannam dan mereka tidak akan mendapat tempat yang lain untuk lari daripadanya. Maka sesiapa sahaja yang telah ditipu oleh syaitan kan, sama ada syaitan itu menghiasi perkara yang baik itu nampak perkara yang buruk itu nampak baik. Contohnya kita nak buat amalan yang baik, tapi syaitan hiasi amalan tersebut sehingga kan kita tidak dapat pahala, ataupun yang lebih teruk adalah kita terpesong, ataupun kita ni dibisik untuk melakukan maksiat. Itu termasuk dalam golongan-golongan yang telah dirosakkan ataupun telah dibisik oleh syaitan, dan mereka ini semua akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Maka dengan itu kita minta permohonan dan kita doa kepada Allah SWT supaya lindung kita dan juga keluarga kita daripada
daripada bisikan-bisikan dan godaan daripada syaitan yang direjam, yang dilaknat oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selesailah kita pada muka surat yang ke-97 hari ini. Semoga dengan sesi pada pagi ini dapat memberikan tuan-tuan dan puan satu ilmu yang baru ataupun ulang kaji kan, terutama sekali berkaitan dengan ayat-ayat yang kita dah faham, kita boleh amalkan insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada hari Isnin lah. Sabtu dan Ahad kita tidak ada live. Jadi Isnin hingga Jumaat saja tuan-tuan dan puan yang berkelapangan, terutama sekali dah cuti sekolah ni, terutama yang cuti tu boleh join lah sesi live ni dekat TikTok ni. Isnin hingga Jumaat 9 pagi insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan. Dan satu lagi saya nak sebut tadi, kalau ada idea untuk program Ramadan boleh saja bagi cadangan dekat link dekat bio tu, tekan ada Google Form perancangan bulan Ramadan. Jadi untuk Isnin kita sambung lagi insya-Allah muka surat 98. Kita sikit lagi nak habis juzuk yang kelima insya-Allah. Semoga diberikan kekuatan untuk terus habis kita belajar tajwid dan juga baca dan fahami ayat yang kita baca sehinggalah juzuk yang terakhir, juzuk 30 insya-Allah. Jadi bulan Ramadan pun dah tak lama, tuan-tuan dan puan boleh buat persediaan dan berdoa semoga Allah SWT memudahkan dan jadikan Ramadan kali ini yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang join daripada awal hingga ke akhir. Semoga mendapat hidayah, mendapat petunjuk, mendapat keberkatan dalam kehidupan masing-masing. Itu saja tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf juga sekiranya ada kesilapan dan sebagainya sepanjang sesi pada pagi ini dan yang sebelum-sebelum ni seterusnya. Yang baru masuk nak join atau yang tak dapat join daripada awal pukul 9 tadi, sebab sebenarnya kita start dalam pukul 9. Boleh tengok dekat live sesi ulangan balik insya-Allah dekat YouTube. Link dekat bio boleh ambil dekat situ. Dekat playlist YouTube tu apa orang panggil live TikTok. Tengok dekat situ ada banyak senarai yang sebelum-sebelum ni. Okey, sama-sama Puan Halimah, Puan JIEG. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.